Sidi Akmal Riza, Sidi Albana, Nur Hidayah Abdullah, Zai Saleh, Kasbah tambah 2 inci. Kaldai, ya. Abang Wan Zikri Aftar, boleh visi lagi, ha? Syam Syamila, Bro Haizam, marahlah mereka sagi panggil Kaldai. Mereka memang Kaldai betul ya, Abang Wan. Lama tak jumpa Abang Wan, ha? Hasan SMS di Twin. Mar Muhammad Taro, Abang Wan ni penerangan Perlis, ha? Orang Perlis boleh ikuti, dia juga ada buat live, ha? Abang Remy Perkasa, Waalaikumsalam. Ruslan Lan, Zaid Black, Amrizan Hashim, siapa lagi? Hadnan Halim, saya tadi saya kena balun berita TV3. Alamak, kena balun saya pula dah. Aduh, sikit belakang. Syaharun bin Baharudin, Mahathir CB. Okay, tuan. Waalaikumsalam. Ada sesiapa yang memberi salam, tuan, ha? Kita teruskan. Maaflah yang tak sempat nak panggil nama 5 minit dan panggil nama lah. Rokok. Kita panggil nama. Fik, apa terjadi kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan? Sekali kita cerita. Ya, Abang Abdul Razak kita. Saya lama tak nampak ada seorang tu, nama apa tak? Fik, siapa? Dia nak serang Fik ada lah. Ali Zainal, Waalaikumsalam. Dia pun nak serang, nak buat jenah, dia pun nak serang saya. Saya tak kacau dia pun nak kacau saya. Tu manusia biasa lah. Yusuf Sok, Waalaikumsalam. Pak Tamdin, Waalaikumsalam. Berakulah Kedah, ha? Apa seorang, abang kita seorang ni nama apa, tuan? Aduh, hal lama dengan kita. Abang Roker Speak. Lepas tu abang apa nama? Abang Acu lah. Pun lama tak nampak. Betul siapa lagi, ha? Abang apa? Rokan Utara. Abang Rokan Utara, tuan, Abang Rokan Utara. Umi Abrar. Waalaikumsalam. Pavin Tren Nair, selamat malam. Ada aja, jangan duk busy lah. Pening lalap, vaksin tak habis lagi. Keep up, ha? Keep it up. Keep it up, don't give up. Ayah Rani Kuluk pun lama tak masuk busy dengan saya, ha? Alif Imran, pasal nak tawang Anwar. Dia tak kata Anwar pun pandai-pandai, ya. Dia tak kata Anwar, dia tak kata Anwar Ibrahim, dia kata ketua pembangkang melalui partisan. Ramai lah. Ya, Pavitran naik. Hai Zaidi, Amy. Okay, dan Nazri Yi. PN nak beli. Okay, dan Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Muhammad Idham, Muhammad Amin, Ahmad Zaki. Okay, dan topik yang pertama hari ini adalah berkenaan dengan Syed Imran. Saya tak apa nak kenal dia lah, tapi saya kongsi sikit cerita lah, tuan. Dulu masa saya dalam UMNO dulu lah, masa Najib duduk kena kes di Jalan Duta dulu, antara yang duk pi ni adalah antaranya saya, lepas tu Syed Imran, lepas tu Datuk Syed, ada semua Syed semua ni. Datuk Syed, seorang lagi Abang Syed. Syed apa saya lupa dah nama dia. Dia apa nama ni semualah, jadi geng mamak-mamak kita. Jadi memang kenal sangat. So apa nama ni selalunya akan tunggu di belakang Najib lah. Dalam mahkamah tu tengah duk bicara boleh masuk. So kita orang wartawan duk belakang, kami akan duduk kursi betul-betul di belakang Najib Razak lah. Penyokong kuat, penyokong tega. Aduh, ingat balik ni semua orang kata apa, ku terkenangkan kisah yang silam. So antara yang duk ada di situ, antaranya saya sekali lah. So saya kenal sangat lah Syed Imran. Saya tak kenal sangat lah, tapi saya kenal lah mana-mana duk ada di situ. So apa nama ni, mereka ni memang penyokong Najib lah. Memang penyokong rapat Najib dan penyokong kuat Najib Razak lah. Dan memang ada selalu duk ada di mahkamah lah, kan.
Jadi apa nama ni, berkenaan dengan NGO 175 ni. So apa nama dia, yang NGO yang betul-betul ramai ni, tak silap saya Datuk Syed. Orang kata apa, sebelum saya buat live ni, ada orang kata apa, saya ada telefon dia lah tadi. Datuk Syed ni. So yang NGO dia tu, NGO dia ni memang ramai orang lah. Sebab dia memang ada keahlian di seluruh Malaysia. So NGO Syed Imran ni 175 NGO. So kita nak cerita tuan-tuan, macam mana NGO ni boleh jadi ramai. Okay. So NGO ni sebenarnya NGO ni sebenarnya dia salin kulit je. Dia orang, bukan orang yang lain-lain, orang yang sama juga. Sebab nak register NGO ni dia cuma perlukan 14 orang saja. 14 orang saja. Pengurusi, timbalan pengurusi dan sebagainya lah. So apa nama, NGO yang mereka register ni adalah NGO semua yang penyokong Najib punya NGO lah, untuk mendapatkan dana dan sebagainya. So bukannya NGO yang tiga brother lah tu ya. Bukan NGO yang mewakili rakyat lah. So rakyat Malaysia tahu tuan, NGO yang betul-betul ada orang ni antaranya adalah Pekida, lepas tu apa nama, Batas, lepas tu apa, PSSGM lah. Yang tu memang ramai lah dia punya orang kata apa, keahlian dia. So macam NGO yang dibawa oleh Syed Imran ni adalah NGO yang silap air bulan dia punya saja. So bila letak kat situ ramai lah tuan, 175 NGO. So sebenarnya dia bukan NGO yang mewakili rakyat lah. Dan orang kata apa, Syed Imran ni tuan-tuan, apa yang saya boleh bagi tahu lah, Syed Imran ni memang orang kata apa, Khaldai Najib lah. Dia ni memang Khaldai Najib Razak. Dia ni memang orang kata apa, siap angkat beg lagi. Dekat mahkamah tu siap angkat beg apa nama, Tan Sri Syafi'i lagi. Angkat beg, letak dalam kereta dan sebagainya. Dan tuan-tuan sendiri boleh pergi search lah dekat Google lah. Tuan-tuan pergi search Mahkamah Najib Razak. Setiap kali ada kes kat mahkamah, Syed Imran mesti ada. Muka dia mesti ada. Muka dia mungkin ada duduk di penjuru sikit, ataupun muka dia mungkin ada duduk tengah bawa beg, ataupun muka dia mungkin ada duduk kat sebelah Najib. So muka dia memang ada. So mereka ni memang kaldai Najib lah. So mereka ni bukan mewakili rakyat. Dan sekiranya tuan-tuan, dia macam selalunya lazimnya bila kita nak buat sesuatu pungutan suara, tuan-tuan, kita akan buat memorandum. Sebab memorandum ni lah yang dapat mengesahkan apa nama ni, berapa ramai yang sign. Bukan NGO. NGO dia mungkin orang tu juga. Sebab apa nama, seorang tu dia boleh mempengurusikan banyak NGO. Silap air bulan 175 tu pun semua dia punya. Bukan orang lain punya, semua dia punya. So semua ni apa nama, rakyat semua tahulah. Dia bukan semua NGO yang memang dia mengambil keahlian. Macam Persatuan Pengguna Islam Malaysia, itu memang dia mengambil orang kata apa, keahlian tuan-tuan. So macam NGO yang dibawa oleh Syed Imran ni, wallahu alam, silap air bulan NGO The Three Stooges. The Three Stooges tu betul jugalah tuan-tuan. Orang kata apa, cuma malas nak lebih-lebih lah. Sebab apa, kenal. Kenal tu malas nak lebih-lebih. Dan baru telefon dia tadi tuan-tuan. So malas lah saya nak hentam lebih-lebih. Dah tergagak. Biasalah tu. Itu Allah bagi tu, nak buat macam mana. BC tu okay tuan-tuan, itu adalah berkenaan dengan NGO. Dan persoalannya dekat sini adalah kenapa Najib mengarahkan NGO tu untuk minta orang kata apa, pengampunan. Ini yang kelakarnya tuan. Dan ini yang kelakarnya. Adakah Najib merasakan bahawa dia akan di dalam kes rayuan dia tu juga dia akan bersalah juga? Adakah dia merasakan bahawa dia tidak boleh menang dalam kes rayuan dia tu? Sebab itulah dia mengarahkan NGO Syed Imran ni, kaldai dia ni, dan untuk menghadangkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, untuk memberi pengampunan. Memberi pengampunan. Dan kita tahu tuan, mengikut pada perlembagaan lah.
Mengikut kepada perlembagaan, orang kata apa, pengampunan ni haruslah melalui lembaga pengampunan. Dia mestilah melalui lembaga pengampunan. So mungkin Najib sekarang ni mungkin dia nak buat benda yang lain sikit lah daripada yang lain. So dia mengarahkan NGO ni, dia mengarahkan NGO ni untuk hantar memo untuk yang di-Pertuan Agong mengampunkan dia. So bila kita sebut tentang pengampunan, bila kita sebut tentang ampun ni dia mestilah bersalah. So Najib dah memang pun bersalah dekat Mahkamah Tinggi tuan-tuan. Sekarang ni dekat Mahkamah Rayuan. Mungkin juga kes dia kat Mahkamah Rayuan ni juga mungkin akan bersalah juga. Sebab itulah dia mengarahkan Syed Imran ni, kaldai dia ni, untuk mencadangkan orang kata apa, kepada yang di-Pertuan Agong untuk mengampunkan dia. Yang paling peliknya Najib Najib mencalonkan diri dia sendiri untuk jadi PM interim. Kononnya rakyat sokong dia. Sebab sebelum ni Najib ada buat poll tuan-tuan. Najib ada buat poll. Lepas tu kantoi. Sebab dia punya poll tu adalah poll yang robot semata-mata. Ataupun semuanya bot semata-mata. Sebab dia ada banyak duit. So mungkin dia dah tak boleh dah buat guna poll. So Najib sekarang ni menggunakan NGO Najib juga. Menggunakan NGO Najib juga untuk orang kata apa, untuk menyuruh mereka untuk meletakkan nama dia sebagai Perdana Menteri Interim. So benda ni adalah benda yang kelakar tuan-tuan. Benda yang kelakar kat dalam sejarah Malaysia. Sejuk pula. Ni Abang Acu kita dah masuk dah. Waalaikumsalam Abang Acu. Baru sebut nama. Abang Acu teringat kat Abang Acu tiba-tiba. Cakap pun tak pandai. Baik lah nak buat macam mana. Okey tuan-tuan. Itu adalah berkenaan dengan NGO lah. So kita harap. Kita harap lepas ni Najib boleh buat memorandum secara live. Suruh rakyat sign. Hari ni saya boleh bagi tahu lah kepada tuan-tuan semua. Rakyat memang menolak Najib Razak. Rakyat memang menolak. Sebab itulah Najib menggunakan NGO Najib. Kalau tuan-tuan pergi dekat luar bandar, tuan-tuan pergi dekat mana-mana tempat pula, orang menolak Najib Razak. Yang Perbankang mereka highlightkan Anwar Ibrahim. Lepas tu yang Pejuang mereka highlightkan Mahathir. So yang kerajaan ni memang rakyat nak Han Sri Muhyiddin Yassin. So Najib punya orang kata apa, Najib punya nama ni macam hilang macam tu saja. So rakyat memang hari ni sekiranya mereka buat undian secara orang kata apa, secara live streamnya undian, ataupun mereka buat memorandum untuk rakyat sign, saya yakin tuan-tuan yang menyokong Najib tu cuma ada 20% saja. Sebab yang kita tahu rakyat Malaysia 32.7 juta rakyat Malaysia tuan-tuan 60% dan lebih menyokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Ini hakikat dia. Ini hakikat dan fakta. Bukan NGO yang orang yang sama tuan-tuan. Ni rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang menilai. Okey tuan, itu adalah berkaitan dengan NGO tu lah. Walaupun Najib nak menafikan benda tu, saya rasa rakyat yang tak tahu tentang Syed Imran ni, mungkin dia akan Najib boleh bagi tahu lah, yang mengatakan bahawa dia tidak mengenali Syed Imran ni. So orang yang pernah pi mahkamah, yang pernah duduk tim yang menyokong Najib, mereka tahu Syed Imran ni memang kaldai Najib Razak. Kaldai Najib ada banyak tuan. Lokman Adam, Syed Imran, tu ada lagi lah Syed yang lain, malah nak sebut sebab member-member semua. So member semua nanti mereka ni kecil hati, nanti susah pula. Susah pula kan. So yang kaldai Najib ni memang tu lah, memang kita tahu. Semua orang yang pernah ikut penyokong Najib Razak, semua mereka tahu lah Syed Imran, Lokman Adam, Bahar Taha, Halan Ridwan Radin, lepas tu apa lagi? RAA, Raja Amran kan, Raja Imran dah, saya pun lupa lah. Itu semuanya kaldai Najib lah. Itu semua NGO banyak lah, macam
apa nama ni, NGO apa? Yang Halal Ridwan Radin pun ada berapa banyak NGO. Yang Bahat Taha pun berapa banyak NGO. So NGO yang mana mereka sendiri yang mempengerusikan NGO tu. Macam Bahat Taha ada orang kata apa? Macam-macam lah tuan-tuan. Ada Sayap, ada lepas tu apa lagi? Sayap, lepas tu apa lagi? Sayap, lepas tu Sayap, lepas tu apa lagi? Saya pun dah lupa dah. NGO mereka banyak sangat nama tuan. Banyak sangat. Macam Alwan Ridwan Radin yang warna hijau tu, yang warna biru tu apa nama? Bata ke apa? Saya pun dah lupa dah. NGO mereka saja. Semua mereka sendiri yang mempengerusikan NGO tu. Dan nak register NGO ni bukan mahal pun tuan, RM18 je. RM18 sahaja. Okey tuan lah, saya memang kenal mereka ni lah. Kalau orang tak kenal mereka akan kata, oi betul NGO yang mewakili rakyat. Bullshit lah, NGO yang mewakili rakyat. Saya memang pernah dengan mereka. Bahatah apa satu lagi, Gemas ke apa, saya pun dah lupa dah. Dalam live ni pun banyak kaldai Halal Ridwan Radin punya bata tuan. Bukan ada orang pun, dia saja ya. Itu pun dia membanggakan diri dia sebagai pengurusi NGO. Bukan ada orang pun. Lepas tu apa lagi? Rakan Najib. Si lupa dah, Rakan Najib. Lepas tu apa lagi banyak tuan. Banyak NGO mereka. Banyak NGO mereka. Okey tuan, itu adalah berkaitan dengan NGO yang menyokong Najib. Okey, yang keduanya adalah berkaitan dengan Unity Government. Raja Anwar, ya betul. Raja Anwar tuan. Dia bukan Raja Amran Raja Anwar. Raja Anwar. Raja Anwar tu pun dia punya kaldai juga. Itu semua mereka punya tim. Raja Anwar, Lin Pinang. Siapa lagi Raja Anwar, Lin Pinang, Alan Ridwan Radin, Bahat Taha, Syabuddin. Syabuddin, apa nama? Syabuddin Embun. Lepas tu siapa lagi? Apa nama ni? Syed Imran. Syed Imran, Datuk Syed. Lepas tu mana ni? Itu semua tim. Lokman Adam. Itu semua Najib punya. Najib dengan Rosmah. Najib dengan Rosmah punya geng. Rakan. Lepas tu itu semua NGO mereka lah. NGO Najib semua. Takkan Najib tak kenal. Najib kat mana semua mereka ada. Takkan Najib tak kenal mereka ni. Najib kenal lah mereka ni. Dia buat saja tak kenal lah. Okey tuan. Saya malas nak sebut lah tuan. Banyak-banyak tuan. Saya malas nak sebut lah banyak-banyak sebab ramainya antaranya member-member tuan. Member. So lagi hentam lebih-lebih lagi marah pula. Apa-apa pun tak apalah kan. Okey tuan, kita pergi pada yang seterusnya tuan. Takutlah tu. Bukan takut. Saya tak takut. Saya boleh bagi tahu. Saya kenal mereka ni, bukan saya tak kenal. Sebab tu saya beritahu rakyat jangan diperbodohkan oleh mereka ni. Rakyat bersama dengan rakyat. Mereka ni semua buka NGO kerana nak duit saja. Tu saya buka dah sikit. Okey tuan. Okey, yang keduanya adalah berkenaan dengan Unity Government. So saya ada dengar Reggie JC tuan. Reggie JC dia ada sebut dekat halan live dia setengah jam tadi tuan. Dia ada sebut kat dalam live dia berkenaan dengan kedudukan perkara 434. Jadi saya nak bagi tahu kat Reggie JC lah tuan. Perkara 434 ni dia tak sebut pun Perdana Menteri letak jawatan. Tu yang pertamanya. Dia sebut bahawa Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri. Itu yang dia perlu tahu lah. Sebab tidak ada dalam tu klausa yang Perdana Menteri letakkan jawatan. Jadi dia adalah ya betul. Mamu Parpu, Mamu Kokot, tu semua tim-tim apa Najib Razak punya tim. Tu semua trooper-trooper dia. Okey tuan. Jadi apa nama perkara 434 ni jelas. Dia sebut di situ dan kita pun tahu berdasarkan kes-kes yang berlaku sebelum ni. Perkara 434 ni dia tidak boleh dibuktikan di dalam media sosial ataupun dia tidak boleh dibuktikan dekat orang kata apa dekat dalam apa nama newspaper. Dia ada proses dia. Yang Tan Sri bagi tahu adalah berkenaan dengan kes Nizar. Nizar lawan dengan Zamri. Yang Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebut bahawa
adalah daripada segi kedudukan dia sebagai Perdana Menteri ni. Orang kata apa? Tidak tergugat. Sebab apa dia kata? Sebab dalam masa sekarang ini, belum ada lagi mana-mana pihak yang pergi berjumpa dengan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan memberitahu dia ada majoriti. So, benda ni saya nak terangkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan semua jelas berkenaan dengan kedudukan perkara 434 ni. Yang pertamanya kita kena tahu tuan-tuan, perkara 434 ni dia bukan sebut sokong. Dia bukan sebut sokongan. Dia bukan sebut support. Yang dia sebut adalah kepercayaan. Bila sebut tentang kepercayaan, dia ada proses dia tuan-tuan. Saya rasa saya duk cakap tentang benda ni, saya rasa kalau nak dihitungkan harinya tuan-tuan, saya rasa 60 hari lebih saya duk cakap tentang benda yang lebih kurang sama saja. Cuma benda ni, saya rasa benda ni selalu orang duk spin benda ni. Bila sebut tentang kedudukan perkara 434 ni, dia selalu dibincangkan adalah dia punya perkataan di situ. Perkataan yang digunakan adalah kepercayaan ataupun confident. So, bila kita sebut tentang kepercayaan ini, dia ada dua kes dia. Dia ada dua rujukan lah. Tuan-tuan boleh pergi baca sendiri tuan-tuan. Rujukan yang pertama saya bagi kepada tuan-tuan adalah Stephen. Kes Stephen Kalong Ningkan VS dengan Tun Haji Abang Openg dan juga Hawi Sli pada tahun 1966 di dalam Malaysia Law Journal. Tuan-tuan boleh pergi search sendiri, boleh baca sendiri berkenaan dengan kes Stephen. Itu adalah yang pertama. Yang keduanya adalah kes Nizar. Kes Nizar lawan dengan Zamri pada tahun 2010 di Mahkamah Persekutuan, tak silap saya. Mahkamah Rayuan kan Mahkamah Persekutuan, antara dua tu lah. So itu adalah berkenaan dengan kes Nizar. So kedudukan dua-dua kes ini memberitahu benda yang berbeza. So yang kes Stephen ni dia bagi tahu bahawa kedudukan kepercayaan ni, kedudukan kepercayaan ini dia haruslah dibuktikan di dalam Dewan Rakyat. Sebab itulah Perdana Menteri bagi tahu. Perdana Menteri bagi tahu, dia kata dia menawarkan untuk menubuhkan unity government ataupun kerajaan bersama dengan perbankang untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah sekarang ni adalah masalah pandemik masalah pandemik dengan masalah pemulihan negara. So orang kata apa? Dia minta semua untuk menyokong dia. So ini adalah berkenaan dengan kes Stephen lah. Maknanya apabila berlakunya motion of confidence ataupun gerakan untuk menentukan kepercayaan ini, maka Perdana Menteri menyeru untuk orang menyokong dia. So yang kedua yang disebutkan yang kedua itu adalah merujuk kepada kes Nizar lawan dengan Zamri di mana proses untuk melantik menteri besar. So apa yang berlaku di dalam Nizar punya kes, apabila ada 3 orang exco yang resign dan mereka menyatakan bahawa mereka menyokong kepada Zamri. So apabila Nizar pergi jumpa dengan Sultan Perak untuk membubarkan parlimen, maka Sultan tidak memperkenan dan di akhirnya Sultan memanggil Nizar dan juga Zamri untuk menunjukkan siapa yang ada majoriti untuk dilantik sebagai menteri besar. So pada ketika itu Zamri dia menunjukkan majoriti, maka dialah yang dilantik sebagai menteri besar. Itu yang dimaksudkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa yang dimaksudkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah sehingga ke hari ini, walaupun mereka mengatakan bahawa kedudukan kepercayaan ini boleh dibuktikan di luar daripada Dewan Rakyat, sehingga ke hari ini mereka tidak dapat membuktikan majoriti untuk Anwar ataupun Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri. Yang mereka tahu adalah mereka nak jatuhkan kerajaan dan mereka nak minta Agong untuk lantik mereka sebagai Perdana Menteri interim. Rakyat perlu tahu Perdana Menteri interim ni hanya dapat bertahan dalam masa 60 hari saja. Ini merujuk pada kes Tun Mahathir. Masa yang di-Pertuan Agong lantik dia sebagai Perdana Menteri interim. So ramai
orang kata apa, pakar perlembagaan dan juga ahli undang-undang yang orang kata apa, yang berhujah, Perdana Menteri interim ni hanya boleh bertahan 60 hari sahaja. So adakah apa nama virus ni akan hilang dalam masa 60 hari? Ataupun adakah apa nama orang kata apa, keadaan ekonomi negara kita ni akan selesai dalam masa 60 hari? Itu yang jadi masalahnya. Dan rakyat perlu tahu juga, Perdana Menteri interim ni dia tidak ada jemaah menteri interim. Dia tidak ada jemaah menteri interim. Itu yang disebutkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. So bila orang kata apa, bila Perdana Menteri disuruh resign, maka jemaah menteri juga akan automatiknya resign sendiri, ataupun jemaah menteri juga automatik akan hilang. So sebab itulah yang menjadi persoalannya. So sekiranya mereka nak Perdana Menteri interim, bagaimanakah negara nak berfungsi hanya semata-mata dengan Perdana Menteri interim saja? So Perdana Menteri ni dia ada tugas-tugas dia. Tugas Perdana Menteri apa benda? Tugas Perdana Menteri dia adalah ketua kepada badan eksekutif. Sebab apa kita perlu tahu tuan-tuan, struktur pemerintahan negara kita ni dia ada banyak kementerian. Banyak kementerian, dan kementerian ini dia beroperasi atas menteri-menteri dia yang tertentu. Ada Menteri Kewangan, apa fungsi Menteri Kewangan, dan apa fungsi Menteri Kementerian Dalam Negeri, apa fungsi Menteri Kesihatan dan sebagainya. So dan mereka ini bertanggungjawab kepada kabinet. Dan Perdana Menteri ini adalah ketua kabinet ataupun ketua kepada eksekutif. So sekarang ni Perdana Menteri dia tidak dapat buat kerja sendiri. Dia mestilah memerlukan jemaah menteri untuk dia buat kerja. So apa fungsi sekarang ni Perdana Menteri interim? Sebab tu di dalam masa Tun Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri interim adalah untuk menyelesaikan masalah siapa yang ada majoriti. So apabila ada pihak yang ada majoriti, maka dia akan dilantik sebagai Perdana Menteri mengikut kepada perkara 43. Di dalam perkara 43.2 ni dah bagi tahu dah, sebelum nak lantik jemaah menteri kena lantik dulu Perdana Menteri yang ada majoriti. So tidak boleh, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh melantik jemaah menteri, sebab jemaah menteri ini dilantik berdasarkan nasihat daripada Perdana Menteri yang ada majoriti. Dia bukan PM interim. So ini yang dia akan, orang kata apa, ini masalah yang Malaysia akan hadapi dengan Perdana Menteri interim. So Perdana Menteri interim ni dia tidak boleh menjadi Menteri Kesihatan. Perdana Menteri interim ni juga dia tidak boleh menjadi Menteri Kementerian Dalam Negeri. Perdana Menteri interim ni juga dia tidak boleh menjadi Menteri Mosti. Perdana Menteri interim ni juga dia tidak boleh menjadi Menteri Kewangan. So ini adalah masalah dia. Dan rakyat perlu memahami tentang benda ni lah. Dan mereka hanya nak kedudukan Perdana Menteri interim ni hanya untuk apa? Mereka nak 60 hari ini adalah untuk mereka menghapuskan pertuduhan mereka di mahkamah. Itu saja. Selepas mereka hapuskan pertuduhan itu ataupun mereka memenangkan diri mereka sendiri, maka mereka akan pergi kepada election. Adakah rakyat bersedia untuk pergi kepada election ujung tahun ni? So ini yang timbul masalah dia lah. Yang rakyat perlu memahami tentang kedudukan Perdana Menteri interim yang diwawarkan oleh Najib Zahid dan juga Anwar Ibrahim ni. So Perdana Menteri interim ni dia tidak berperlembagaan sekiranya dia berfungsi sebagaimana Perdana Menteri yang biasa. Sebab Perdana Menteri interim ni selalunya dia akan jadi, orang kata apa, di dalam masa pembubaran parlimen ataupun di dalam masa apabila menunggu untuk seorang Perdana Menteri yang baru dilantik. So Perdana Menteri interim ni dia tidak boleh bertahan bertahun-tahun sebagai Perdana Menteri yang mempunyai kuasa sebagai ketua eksekutif, yang mana di bawah dia tu ada jemaah menteri. So dia akan jadi masalah dan dia punya, orang kata apa, keadaan dia akan jadi makin kritikal. Akan jadi makin kritikal. Sebab apa? Tidak ada menteri-menteri yang menguruskan kementerian. Itu yang rakyat perlu tahulah. Itu yang rakyat perlu tahu. Siapa ni? Akuk Osman dah tak ada majoriti, letaklah jawatan. Tahu mana tak ada majoriti. Ni masalahnya bila orang sebut majoriti ni, dia tahu mana? Dia tahu mana? Okey, sekiranya selepas Perdana Menteri buat keputusan, ada MP-MP yang sokong dia, dia ada majoriti tak? Sebab tu saya kata majoriti ni dia ada dua benda.
yang kita perlu faham. Kalau kita tak faham, kita dengar dulu baru kita duk maki orang. Sekiralah Perdana Menteri hari ini. Perdana Menteri hari ini buat perutusan. Bila dia buat perutusan khas hari ini, menawarkan sebagaimana yang dia sebut, lepas tu ada 15 ataupun 16 orang MP. Sebagai example-nya, orang kata apa, parti-parti seperti Pejuang ke, ataupun Warisan ke, ataupun ada MP-MP sendiri. MP-MP yang setuju. Sebab yang ni kita perlu tahu tuan, sebab ada MP-MP ni mereka memang nak Najib dengan Zahid ni masuk penjara Sungai Buloh. So mana tahu ada MP-MP ni yang menyokong. So bila ada MP-MP ni yang menyokong, automatiklah Perdana Menteri ada majoriti. Sebab tu saya kata perlembagaan dia ada proses dia. Dan perlembagaan tidak boleh ditafsir ikut kepada kefahaman sendiri. So sebab tu perlembagaan, bila kita nak baca perlembagaan, dia ada prinsip dia. Di dalam Latin kita panggil dia sebagai interpretatio tietat in claris, ataupun tafsiran yang jelas dalam perlembagaan itu tidak boleh ditafsir keluar daripada konteks dia. Dalam perlembagaan tak sebut pun Perdana Menteri letak jawatan. Ini yang jadi masalah dia. Dalam perlembagaan sebut sekiranya Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ahli dewan, maka Perdana Menteri haruslah meletakkan jawatan jemaah menteri. Dekat mana perkataan yang kata Perdana Menteri kena resign tu? Yang saya nak dengar ni, dekat mana yang kata Perdana Menteri kena resign? Perdana Menteri dia orang kata apa, tidak boleh dipecat. Dan dia nak resign ni bukan di bawah perkara 434 pun. So perkara 434 ni dia ada proses dia. Ada proses dia. Daripada sudut kepercayaan ni dia ada proses tu yang saya sebut tadi, ada dua proses dia. Yang pertama merujuk kepada kes Stephen. Yang kedua merujuk kepada kes Nizar. Nizar lawan dengan Zamri. Ini yang rakyat perlu tahu. Sekiranya lah selepas perutusan tadi, selepas perutusan ada ahli MP yang sokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, adakah dia masih hilang majoriti lagi? Sebab tu saya kata dia base dia tu perlu kita tahu. Dia ada ukuran dia ada proses dia. Adakah Perdana Menteri orang kata kena resign di saat dia ada majoriti? This is the problem dia. So macam mana kita nak tahu dia ada majoriti ataupun tidak ada majoriti? Ada dua ialah. Yang pertama di dalam Dewan Rakyat, yang kedua kena ada pihak yang lain yang bagi tahu dia ada majoriti untuk dia jadi Perdana Menteri. So ada dua benda ni saja. So yang lain tu saya pun tak pastilah mereka ni ambil dekat mana. Perlembagaan mana yang mereka ambil. Kalau ikutkan perlembagaan Malaysia macam tu lah yang saya sebut tadi, dia punya presiden kes dia macam tu lah. Sekiranya mereka ambil perlembagaan Zimbabwe ke, mereka ambil perlembagaan perlembagaan Uganda ke, itu saya tak tahulah. Tapi kalau perlembagaan Malaysia macam tu lah sebutan dia. So selesai tuan, berkenaan dengan benda tu. Okey tuan, saya nak baca komen dulu tuan-tuan. Pusing tak mana pusing. Pusing tak mana. Kiranya pusing bagilah fakta. Kalau tak boleh bagi fakta, duk kata kita pusing ya, susahlah tuan-tuan. Mereka ni adalah keterdesakan mereka ni nak jadikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu saja, nak jadikan Zahid sebagai Perdana Menteri, dan kita pun ada buka kepada mereka untuk visi. Ceritalah, adakah kerana Anwar dia ni saya nak beritahu pada tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan belajar sejarah pemimpin yang lama, macam mana sejarah pemimpin dunia, macam mana rakyat tu boleh kena tipu, macam mana rakyat itu boleh mundur. Sebab mereka ini berpaksikan kepada ikonism. Mereka berpaksikan kepada ikonism, bukan mereka berpaksikan kepada pemimpin yang boleh buat kerja. Hari ini mereka suruh Najib ataupun Anwar jadi Perdana Menteri atas sebab apa? Atas sebab mereka ni terlampau taksub kepada Al-Juburi ni, dan mereka terlampau taksub kepada Najib Razak. Dan mereka kena tahu juga, yang dua-dua orang ni, mereka ni bukan fikir tentang masalah yang dihadapi oleh negara. Yang mereka fikir sekarang ni adalah bagaimana mereka nak lari pada pendakwaan di mahkamah. Itu saja. Sebab itu kalau tuan-tuan bacalah mana-mana lah sejarah pun, mana-mana kaum yang mereka ni terlampau taksub kepada sesuatu, orang kata
ikon dan sebagainya, maka kau tu mesti akan kena tindas. So, macam mana ikon-ikon ni boleh duduk di atas? Ikon-ikon ni boleh duduk di atas bukan kerana mereka ni cerdik. Mereka duduk kerana mereka ni ada orang yang taksub pada mereka. Macam sekarang ni lah, Anwar Ibrahim. Apa dia boleh buat? Apa plan yang dia ada? Apa perancangan yang dia ada? Tidak ada apa-apa pun. Sedangkan negarawan, Tun Mahathir sendiri bagi tahu, selama darurat, setiap kali Anwar Ibrahim pergi kepada Istana Negara, Anwar tidak pernah membentangkan apa-apa plan untuk negara. Anwar hanya bawa memorandum untuk melantik diri dia jadi Perdana Menteri. Itu saja. Adakah dengan Anwar jadi Perdana Menteri ni, Anwar akan selesaikan masalah negara? Dah. Anwar Ibrahim, tuan-tuan perlu tahu, dia obses kepada jawatan Perdana Menteri. Dia punya aiming dia adalah jadi Perdana Menteri. Dia tak fikir dah apa pun. Nak jadi apa pun jadilah. Dia punya aiming dia adalah nak jadi Perdana Menteri. Itu saja. Dan orang yang terlampau taksub kepada Anwar Ibrahim ni, sebenarnya Anwar menggunakan mereka ni hanyalah untuk apa? Anwar Ibrahim ni gunakan mereka ni untuk merealisasikan impian dia untuk jadi Perdana Menteri. Adakah di dalam keadaan sekarang ni, dengan merealisasikan impian Anwar Ibrahim ni, maka akan selesai masalah? Tidak akan selesai. Macam tu juga dengan Najib Razak. Najib Razak nak jadi Perdana Menteri sebab apa? Najib Razak bukan nak jadi Perdana Menteri kerana dia berkemampuan untuk selesaikan masalah dah. Dia nak jadi Perdana Menteri kerana dia nak cuci nama dia. Dan kerana dia nak lari daripada pendakwaan di mahkamah. Begitu juga dengan Zahid Hamidi. So mereka ni tidak ada perancangan apa-apa. Itu yang tuan-tuan perlu tahu. Itu yang tuan-tuan perlu tahu. PN gabung dengan Azmi, apa cerita? Apa saya PN tak buktikan ada majoriti dalam parlimen dengan segera untuk settlekan masalah. Cakap ada majoriti tapi tak boleh buktikan, lawak lah. Ain Sofia, saya nak tanya, nak buka parlimen ni macam mana? Boleh tak cerita kat saya? Hari ni, bila saya cakap, mereka kata saya tipu. Sekarang saya suruh mereka cerita kat saya proses. Ada hari tu yang masuk VC dengan saya, berani jugalah dia sebab dia berani masuk VC walaupun dia tidak ada knowledge benda tu. Dia masuk VC dengan saya. Saya tanya kepada dia, macam mana kita nak buka parlimen ni? Dia pun tak boleh nak cerita, dia pun tidak tahu. Yang dia tahu buka saja. Bila you kata orang tu tipu, you ceritalah benda yang sebenar. Saya dah bagi tahu. Bila saya bagi tahu, you kata oh dia pro kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bukan saya pro. Saya bagi tahu benda yang sebenar. You tak mau dengar. Tapi kalau you tak mau dengar, you bagi tahulah kat kita apa yang benda yang betulnya. Kalau you boleh bagi tahu benda betul, saya rasa orang yang ada kat sini ramai-ramai, mereka apa akan sokong Anwar Ibrahim. Sekiranya you bagi tahu benda yang betul. Tapi hari ni orang tak boleh nak baca fakta. Orang duk dengar you kata apa? Bodoh, babi, tipu, apa benda. Macam mana kita nak sokong Anwar Ibrahim? Macam saya sendiri. Macam mana kita saya sendiri nak menyokong pada Anwar Ibrahim? Sebab apa? Sebab pengikut Anwar Ibrahim pun tidak dapat membekalkan fakta kepada kita. Dia tak dapat bekalkan fakta kepada kita. Sebab tu kita menggelar dia sebagai Al-Juburi. Begitu juga dengan pengikut Najib. Mereka tak boleh bekalkan fakta kepada kita. Mereka hanya duk kata kita tipu. So kita tipu tak mana? So kita tipu tak mana? Tu kita nak tahu. Dia bukan kata Tan Sri ni dia takut nak buka parlimen dan sebagainya. Parlimen dah ditetapkan. Parlimen dah ditetapkan untuk bersidang pada sekian tarikh. Sebab itulah Tan Sri bagi tahu dalam perutusan dia kata apa? Sekiranya mereka ni tidak sabar sangat nak buat undi tak percaya, dia terpaksa buat sidang khas. Dia beranilah. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, zaman Najib, walaupun kerajaan dah habis tempoh dah, kena adakan pilihan raya. Sepatutnya kerajaan tu dah jadi kerajaan haram. Tetapi Najib extend lagi 3 bulan. Baru dia buat pilihan raya. PRU ke-14, bulan 5. Sepatutnya kita buat bulan berapa? Yang ni rakyat perlu tahu, dia extend. Kerajaan tu kerajaan haram. So benda ni tak ada pula orang nak pertikai tentang berkenaan dengan benda tu. Banyak like ni buka je parlimen salah ke? Dah ceritalah nak buka macam mana. Sebab sekiranya saya explain, you tak mau terima.
Lepas tu you cerita lah nak buka macam mana. Kita boleh lah dengar you cerita nak buka macam mana. Kan, bila saya bagi tahu, you tak percaya saya bagi tahu sebab itu saya ada knowledge dia lah berkenaan dengan aturan majlis mesyuarat dan juga berkenaan dengan perlembagaan. Siapa yang ada kuasa nak membuka parlimen? Dan apa kuasa Perdana Menteri? Adakah Perdana Menteri boleh memanggil sidang diraja? Dan adakah Perdana Menteri boleh membuka sidang parlimen? Ini yang saya nak tahu. Sekiranya you boleh bagi tahu kat saya, so saya boleh isi borang menyokong kepada Anwar Ibrahim. Masalahnya you tak boleh nak bagi tahu, you suruh buka, nak buka macam mana? Bagaimanakah proses parlimen ni buka? Nak cakap senang kan, nak menipu rakyat senang, tapi nak membekalkan fakta susah. Betul tak saya cakap kan tuan-tuan? Nak menipu, nak buat propaganda senang. Tapi kalau kita tanya, suruh mereka cerita, mereka boleh cerita tak? Mereka tak boleh cerita sebab mereka boleh kata apa? Mereka boleh main naratif je. Buka parlimen. Bila orang suruh mereka cerita. Cerita Sat macam mana nak buka parlimen ni? Mereka tak boleh nak cerita. And walaupun saya ni cakap sangkut-sangkut tuan, tapi otak saya tak sangkut lah macam ni apa. Nama ukuah muslimin ukuah muslimin. Tapi bodoh. Yang bagi tu siapa? Bukan buat-buat, yang bagi tu Allah juga. Tapi orang kata apa? Nama ukuah tapi tak tahu ukuah dia dekat mana. Jadi itulah kan, kita kalau nak main naratif ni cukup senang lah. Tapi kalau kita nak bahas kan, nak berdebat, tak boleh nak bekalkan fakta untuk orang baca, tak guna juga. Kuasa buka parlimen ni bawah kuasa siapa? Bawah kuasa siapa yang berkuasa untuk memanggil dan memprorok parlimen ni? Bawah kuasa siapa? Bawah kuasa siapa saya nak tanya? Bukan bawah Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak boleh memanggil dan memprorok parlimen. Perdana Menteri adalah ketua majlis mesyuarat di bawah aturan majlis mesyuarat saja. Dan apabila ditentukan tarikh oleh orang orang yang mempunyai kuasa untuk memanggil parlimen, maka Perdana Menteri haruslah menyediakan notis untuk memanggil. Orang kata apa? Perdana Menteri ketua majlis mesyuarat haruslah mengarahkan setiausaha untuk apa? Untuk menyediakan notis sebelum parlimen bersidang. Dan di dalam aturan itu menyebut bahawa penyediaan notis ini adalah dalam tempoh masa 28 hari. Kecuali adalah berkenaan dengan sidang-sidang khas. Yang ni yang perlu kita tahu. Tapi bila kita cerita, mereka tak mau dengar benda ni. Mereka tak mau dengar benda ni. Ini jadi masalah. Mereka nak suruh buka. Nak buka macam mana? Parlimen ni adalah lawmaker, tempat untuk membuat undang-undang. So, dia mestilah mengikut kepada undang-undang. Dia mestilah ikut undang-undang. Hampir tanya Syed Saddiq bukan reti apa? Dia ada Tok Zakan. Hampir tanya dia reti, reti propaganda je. Dia bukan reti cerita fact kan apa. Dia propaganda, dia cukup cakap lah kan. Dia ingat macam buka kain kot. Tu masalah dia. Dia ingat macam buka kain. This is the problem. Okay tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, benda tu pun saya dah terangkan dah, bukan sekali dua, saya dah terangkan dah banyak kali dah. Okay tuan-tuan, kita nak sentuh berkenaan dengan apa yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Berkenaan dengan tawaran yang dibuat tu. Tawaran yang dibuat ni adalah yang perlu kita memahami tuan-tuan. Mungkin ada di setengah kita yang tidak boleh menerima. Yang tidak boleh beta amat berduka cita. Begitu juga dengan Sultan Selangor. Sultan Selangor dan Sultan Johor. Saya nak bagi tahu kepada Sang Arjuna, daulat Raja-Raja Melayu ni ada 9 daulat. Ada 9 Raja-Raja Melayu. Dan kita dituntut untuk taat dan setia kepada 9 Raja-Raja Melayu. Saya nak tanya, kenapa you tak ambil yang Sultan Johor? Adakah Sultan Johor ni bukan Sultan yang berdaulat? Oh, sebab Sultan Johor tidak menyokong kepada pembangkang. Sebab tu you tak ambil. Sultan Johor menggelar mereka ni sebagai beruk. Dan Sultan Johor juga berduka cita.
Kerana ada pihak-pihak yang nak merebut kuasa. Sultan Johor juga sultan yang berdaulat. Kenapa you tak ambil kata pemimpin you adalah pemimpin yang menderhaka? Begitu juga dengan Sultan Selangor. Sultan Selangor adalah sultan yang berdaulat. Sultan Selangor juga bertitah bahawa mereka-mereka yang lari daripada kes mahkamah ni, dia juga baginda juga berduka cita dengan mereka-mereka yang menangguhkan kes mahkamah, khususnya yang melibatkan rasuah. Sebab tu saya kata, you ni, saya nak beritahu pada tuan-tuan, yang duk lawan dengan Raja-Raja Melayu ni bukan kita. Yang duk lawan dengan Raja-Raja Melayu ni pembangkang. Pembangkang ni lah ni tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Yang ketuk telefon tu, apa nama dia? Iswadi Morni. Iswadi Morni ni siapa dia tuan-tuan? Iswadi Morni ni datang daripada parti PKR. Lepas tu yang kata apa? Hashtag apa? Hashtag apa? Dengki ke? Dengki ke tu? Mai daripada siapa tu? Yang apa nama dia? Saya dah lupa dah. Reza ke apa nama dia? Reza. Mai daripada mana tuan? Mai daripada PKR juga. Tu yang kata apa? Apa nama Sultan ni setan. Mai daripada mana? Wanji, Ustaz Wanji. Mai daripada mana? PKR juga yang menggelar Sultan Setan dan sebagainya. Semua mai daripada mereka. Tapi mereka kata, duduk sebelah sini penderhaka. Ni saya nak bagi tahu pada mereka lah. Bila sebut tentang hitah diraja, kita kena ambil. Dan sebelum ni, Raja Melayu juga bertitah supaya menghentikan permainan politik dan fokus kepada agenda rakyat. So, apa yang mereka buat? Mereka tetap juga duduk main politik. Ini yang jadi masalahnya. Sebab tu saya kata, bila kita sebut tentang taat dan setia kepada Raja-Raja Melayu ni, kena dengan rela hati dan suci hati lah. Bukan nak menggunakan statement Raja-Raja Melayu ni. Bila kita sebut tentang ketaatan kepada Raja dan juga kesetiaan kepada Raja dan negara ini, perlulah dalam orang kata perlulah suci hati dan juga rela hati. Sebab itulah semua Raja-Raja Melayu ni adalah Raja-Raja yang berdaulat. Kita kena setia kepada semua Raja-Raja Melayu. Ada berapa? 9 orang. Hari ni 2 Raja-Raja Melayu yang kata anda semua ni penderhaka. Penderhaka. Pandai cakap lebih pula tuan-tuan. Okey tuan, kita pergi kepada Iswadi 7K. Tak apa, 7K bayar. Dapat duit berpuluh ribu daripada Anwar Ajuburi. Takat nak bayar dekat Facebook saya. Boleh Luqman Adam mula-mula start buat live 100 orang. Lepas tu naik 6,000. Tiba-tiba boleh naik 6,000. Macam tu ke Iswadi Morning? Saya buat live mula-mula 15,000. Saya masa dalam UMNO. Lepas tu saya keluar bersatu. Saya buat live, masih ada orang yang ikut live saya. Waktu tu mangkuk-mangkuk air ni 50 orang, 100 orang tengok. Tiba-tiba 7,000. Tak pelik tak payah cerita lah tuan-tuan. Mereka duk buat kat dalam space Twitter pun yang duk tengok mereka 100 orang je. Lepas tu boleh percaya 6,000 tu. Hanya orang yang ada creator studio je dia tahu. You pergi tengok dekat creator studio, di bawah sekali dia boleh check. You letak dekat situ nama Muhammad Syafiq Abdul Halim, you letak nama Iswadi Morning, you check engagement. Kalau saya punya engagement seminggu 1 juta. Kalau yang depa ni yang 7,000 orang tengok, depa punya engagement depa seminggu 350,000 orang, logik dah. Logik dah saya nak tanya. Logik dah engagement macam tu. Fikir sendirilah, saya yang buat tak bayar duit apa ni, walaupun 1,000 orang yang tengok, seminggu saya punya engagement 1 juta. Depa yang 6,000 orang tengok, engagement depa 350,000. Tu saya malas nak fikir lah kan. Mampu happy lah. Hampa nak benda ni nak kenci orang lain boleh lah. Okey tuan, mereka ni sengaja nak ganggu tuan. Saya nak sebut tentang apa yang Tan Sri sebut tadi tentang United Government tuan. So benda ni mungkin ada setengah yang tidak akan bersetuju lah. Khususnya mungkin yang ada tidak akan bersetuju bila ada orang-orang PKR. Ataupun mungkin ada orang DAP itu sendiri. Yang mereka ini bersama dengan kerajaan PN untuk untuk menentukan hala tuju negara ni di saat negara menghadapi pandemik. Mungkin orang ada setengah orang
yang mereka ni tidak akan setuju, orang kata apa, berkenaan dengan benda ni. And so sekarang ni tuan-tuan, apa yang perlu kita fikirkan sekarang ni adalah, macam Han Sri sebut, bukan kita nak fikir tentang politik, bukan kita nak fikir tentang kuasa dan sebagainya. Dan hari ni tuan-tuan, usaha kita ni ada 3 benda, ada 3 pecahan dia. Dan yang pertamanya, kita nak sumbat masuk perasuah ni masuk dalam penjara. Yang keduanya adalah kita nak reform orang-orang yang menyalahgunakan kuasa ni. Yang ketiganya, kita nak lawan dengan pandemik ni. Kita nak memulihkan negara kita daripada pandemik ni. So hari ni negara kita berhadapan dengan 3 benda. So hari ni sekiranya ada pihak, ada pihak yang mana mereka ni bersetuju untuk bersama-sama dengan kerajaan PN. Kisahlah mereka ni datang daripada mana pun. Mereka datang daripada Warisan ke, Pejuang ke, PKR atau PAP itu sendiri. Mereka datang untuk apa? Dengan syaratnya, mereka datang bukan untuk mereka nak cucikan pemimpin mereka daripada pendakwaan kat mahkamah. So mereka datang adalah ikhlas untuk rakyat. Bila mereka datang ikhlas untuk rakyat, maka kita kena membuka pintu yang seluas-luasnya untuk orang kata apa, menerima mereka. Untuk menerima mereka, untuk apa? Supaya negara kita ni dapat stabil. Supaya negara kita ni dapat keluar daripada pandemik ni. Dan juga kita dapat menyumbat mereka-mereka yang buat kesalahan ni semua masuk pi. So saya serulah kepada rakan-rakan kita, mungkin selepas ni dia akan dengar benda-benda yang tidak sedap kat telinga dia. Maka dia akan kata, oh kenapa bersatu nak pergi duduk dengan orang ni? Kenapa bersatu nak pergi duduk dengan orang sekian-sekian ni? Bukan sebab kita nak pergi duduk dengan mereka. Tetapi kita terpaksa sebab ada pihak-pihak yang tertentu ni, mereka juga berunding dengan parti ni untuk apa? Untuk mereka lari daripada pendakwaan di mahkamah. Okey tuan, dia sangkut sikit. Line pun sangkut macam saya. Okey tuan, so hari ni kerajaan terpaksa berunding. Dan benda ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, bukan sekali berlaku. Benda ni juga berlaku semasa Margaran. Pada tahun 1969. Apa yang tuan-tuan perlu tahu dalam sejarah yang tuan-tuan baca cuma cerita tentang Majlis Perpaduan Negara. Yang ni yang kita tahu ni. Yang kita tahu tentang Majlis Perpaduan Negara ni yang buat yang buat rukun negara dan sebagainya. Yang kita tidak tahu semasa 1969 dia ada 2 part. Yang keduanya adalah Majlis Rundingan Negara. Semasa Majlis Rundingan Negara ni berfungsi dia untuk apa? Majlis Rundingan Negara ni dia berfungsi untuk dia pergi jumpa dengan mana-mana orang parti supaya mereka menyokong kepada Kerajaan Barisan Nasional. Sebab itulah pada ketika itu Kerajaan Barisan Nasional mendapat 2/3. Selepas Parlimen buka pada 20 hari bulan Februari tahun 1971, pada waktu tu Barisan Nasional ada 2/3. So sebab apa? Sebab Majlis Rundingan Negara. So inilah yang berlaku sekarang ni adalah kerajaan. Saya nampak di sini, ini adalah pandangan peribadi saya tuan-tuan. Apa yang saya nampak di sini adalah kerajaan cuba buat benda sebagaimana yang dibuat pada tahun 1969. Iaitu untuk berunding. Berunding supaya kita mendapat kestabilan politik untuk memfokus kepada agenda rakyat. So benda tu juga berlaku pada tahun 69. Pada tahun 69 apabila Parlimen ditutup selama 2 tahun, waktu tu Tun Razak digelar sebagai orang kata macam-macam lah tuan. Ada yang gelar dia sebagai diktator dan sebagainya. So pada ketika itu jugalah orang kata kerajaan tak nampak macam ni sangatlah. Dan kita tahu juga tuan, tragedi 1969 ni berlaku adalah kerana apa? Adalah kerana kekalahan kat dalam pilihan raya. So sebab itulah adanya rundingan negara. Rundingan negara ni kerja dia pergi berunding supaya kerajaan mendapat orang kata kestabilan, supaya kerajaan dapat memfokuskan kepada agenda rakyat. Sebab itulah boleh selesai. Sebab itulah kita boleh selesainya rusuhan kaum. Rusuhan kaum ni adalah satu benda yang sukar untuk kita nak selesaikan.
And sebab apa? Sebab dia melibatkan kepada ideologi, tuan-tuan. Dan dia melibatkan kepada ideologi. Dia bukan macam virus. Virus ni kita vaksin dia boleh hilang. And so rusuhan kaum ni dia melibatkan ideologi ataupun pemikiran, bukan bukan senang nak selesai. And ada setengah negara yang makan sampai 10 tahun. And ada setengah negara yang sampai 20 tahun. And cuma negara kita ni selamat sebab apa? And hanya makan masa 2 tahun saja. Sebab apa pada ketika itu? And dibuatnya rundingan. And maka mereka ni menyokong kerajaan mendapat kekuatan. And maka barulah kerajaan boleh fokus kepada agenda rakyat and untuk keluarkan rakyat daripada masalah rusuhan kaum. And so saya rasa benda ni jugalah yang sedang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah untuk apa? And untuk melancarkan rundingan negara. And untuk melancarkan rundingan negara supaya berunding dengan orang-orang politik ni. Sebab yang kita hadapi dalam negara kita sekarang ni, and masalahnya adalah masalah orang yang nak main dengan politik. And so hari ni kerajaan terpaksa runding dengan mereka loh. Runding dengan mereka untuk mendapatkan orang kata kata sepakat and untuk mendapatkan kesepakatan supaya apa? And sebab itulah Tan Sri Muhyiddin Yassin sebut tentang 2/3. And supaya dapat melaksanakan kepada agenda-agenda rakyat. And antara agenda-agenda selain daripada pandemik ni yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan undi 18 tahun. Yang keduanya adalah berkenaan dengan anti lompat hati. Dan yang ketiganya adalah berkenaan dengan kedudukan Perdana Menteri. Sebab ramai yang orang tidak bersetuju. Perdana Menteri 5 tahun. So, mereka minta untuk 2 tahun setengah, 2 tahun setengah. So, inilah yang akan dibuat. Dan benda ini boleh dicapai dengan semua MP-MP ni bersepakat. Untuk menyelamatkan negara. Yang paling utamanya adalah untuk menyelamatkan negara. So, benda ni adalah benda yang biasa. So, rundingan ni pernah berlaku pun. Ini adalah sejarah, tuan-tuan. Sekiranya orang yang minat sejarah, mereka boleh baca lah tentang benda ni semua. Sekiranya mereka tidak minat, dan mereka hanya minat pada propaganda saja, bolehlah membaca propaganda semata-mata. So, benda ni tidak ada masalah. Dan pada waktu tu juga ada daripada parti-parti yang berlawanan yang menyertai kerajaan. Wallahualam, tuan-tuan. Okey, tuan, saya buka untuk berbisi, tuan. Mata saya pun dah mengantuk 1 jam. Baru duk kata setengah jam. Okey, tuan, saya buka untuk berbisi. Afiq cakap memang gentle, semua mampu. Okey, tuan, saya buka untuk berbisi lah. Siapa yang rasa dia ada banyak sangat idea tu boleh bisi lah. Boleh bisi lah, kita pun nak dengar juga kita bukan nak mencantah dia. Jangan macam semalam lah. Abdul Rahman Mahdi Oh, dia decline pula dah. Tuan-tuan yang mana nak masuk BC tu serius lah untuk berbisi sebab apa dia akan kurang sebut perkataan Cikgu Lin. Okey, lama tak bisi dengan Cikgu Lin kita. Okey, kita bisi Sat. Banyak idea Cikgu Lin ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang berbahagia Cikgu. Waalaikumsalam Cikgu. Assalamualaikum kepada semua. Saya penyokong BN. Ya, Cikgu. Hidup BN. Tetapi saya akur kepada fakta. Saya akur kepada fakta. Yang pertama, untuk menggulingkan Perdana Menteri ada beberapa cara. Yang pertama dalam Dewan. Yang kedua, menunjukkan, mempersembahkan sokongan majoriti kepada Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong. Bukan presiden ni yang pergi, tetapi kesemua ahli-ahli parlimen itu menghadap Tuanku. Sebagaimana yang berlaku di negeri Perak dalam tahun 2008. Apabila 3+1 adun negeri Perak menyokong Barisan Nasional, adun yang dipanggil adalah 4 orang yang mula-mula. Iaitu 2 daripada
mantan PKR, satu daripada DAP dan satu lagi Arjun Bota yang menyertai PKR sebelum itu. Setelah keempat-empat mereka ini ditanya oleh tuanku tentang sokongan mereka, baru dipanggil yang lainnya. Maka jumlahnya adalah 31. Dewan Undang Negeri Perak memerlukan 30 sahaja. Maka berubahlah Menteri Besar itu daripada Pakatan Rakyat kepada Barisan Nasional. Okey, itu satu. Ini Yang fakta. keduanya dalam Dewan. Kan? Kepercayaan dalam Dewan. Kepercayaannya dalam Dewan selama ini telah pun berlaku semasa pembentangan belanjawan. Dan tidak ada berlaku selepas itu undian kepercayaan. Yang baru-baru ini pun tidak ada berlaku undian kepercayaan. Kan? Okey. Apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, saya rasa adalah yang terbaik. Yang pertama, akan membuat undi percaya kepada ahli-ahli parlimen yang sejumlah 220 orang. Undi percaya itu adalah dipohon sokongan atau kepercayaan daripada semua ahli-ahli parlimen yang menyokong beliau. Siapa yang nak menyokong, sokonglah. Kalau yang tak sokong, tak sokonglah. Kan? Jadi dari situ akan mendapat satu kepercayaan. Adakah kepercayaan itu melebihi daripada 110? Iaitu paling minimalnya 111. Kalau ada 111, bermakna Perdana Menteri akan meneruskan kejayanya ataupun amanahnya sebagai Perdana Menteri. Kalau tak ada, kan? Bermaknanya sudah hilanglah kepercayaannya. Jadi apa yang kita risau? Tak payah bising-bising. Kan? Tak payah bising-bising. Serasa saya berapa? 18 bulan ke? 18 bulan Ogos ke? Yang nak buat tu. Tapi Sidang khas. sidang khas tu. Sidang khas Tan Sri kata dia akan buat dalam masa yang terdekat. Kalau ikutkan sidang Parlimen bulan 9. Yang seterusnya adalah pada 26 bulan September. Sidang khas ni adalah undi percaya, betul? Betul? Buat di situ. Tak usah bising-bising. Tak usahlah hantar NGO sebagainya. Dan NGO ini bukan ada hak, bukan ada kuasa terhadap ahli-ahli parlimen, bukan ada kuasa terhadap majoriti parlimen. Tak ada kuasa. Kan? Tak ada kuasa. Kan? Jadi apabila PM tadi menyeru agar mewujudkan satu kerajaan bersepadu, united, maknanya bersekutu, tanpa memilih apa-apa parti. Tak kira ke PAS ke, PBM ke, PKR ke, DAP ke, UMNO ke, Sarawak ke, Sabah ke, tak kira. Kan? Jadi apa yang Syafiq beritahu tadi, kalau kita tamatkan perkhidmatan PM kita yang ada ini, adakah perlu kita mengadakan pilihan raya? Kan? Adakah kita perlu mengadakan pilihan raya? Nak bunuh orang ke? Kita nak bunuh orang ke? Vaksin pun kita belum habis cucuk lagi, kita nak mengadap pilihan raya. Kan? Jadi kita kena hendak menghadapi satu benda yang mudarat yang besar. Kita sedang menghadapi mudarat yang besar. Kita kena bagi sikit mudarat yang kecil. Bermaknanya kita kena terima apa yang seadanya untuk menangani masalah yang paling besar, iaitu COVID-19. Kan? Saya boleh cakap, kalau sekiranya bukan Muhyiddin yang menjadi Perdana Menteri, baik siapa sekalipun, dia nak buat apa? Dia nak buat apa? Cikgu mencelah sikit boleh cikgu? Mencelah Boleh. Okey cikgu. Bila cikgu sebut tentang pilihan raya, mungkin ada yang tanya kat sini, apa keperluan pilihan raya? Okey, dia ada tiga. Benda ni adalah perlembagaan lah, kita kena tahu. Bila berlakunya hang parlimen, dia cuma ada boleh buat apa?
boleh buat Perdana Menteri interim. Dan kita kena tahu Perdana Menteri interim ni boleh tahan 60 hari saja. Selepas 60 tempoh hari saja. selepas tempoh 60 hari kena buat pilihan raya. Dia memang wajib sebab ini adalah dalam perlembagaan. Sekiranya tidak ada orang yang dapat membuktikan dia ada majoriti, dia akan jadi hang parlimen. Hang parlimen 60 hari je. Hang parlimen ni mesti wajib kena ada pilihan raya. Dia tidak boleh nak kata okey Perdana Menteri interim ni boleh dilantik sehingga bulan sehingga tahun 2023 dan sebagainya. Tak boleh. Perdana Menteri interim tak boleh pergi sampai tahun sampai 1 tahun ataupun 2 tahun. Perdana Menteri interim dalam hang parlimen ni hanya digelarkan sebagai Perdana Menteri sementara. Bila sebut sementara, berapa lama sementara dia tu? Sementara dia adalah 60 hari. Memang wajib buat pilihan raya. Okey, teruskan. Okey. Gulin. Apabila ramai orang menyatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional yang dianggoti oleh pelbagai parti termasuk daripada UMNO sendiri yang menangani masalah COVID-19 ni ada menteri-menterinya. Menteri yang pertama sekali adalah Menteri Kesihatan. Daripada mana? Menteri Kesihatan tu siapa? UMNO. UMNO. Menteri Pertahanan sebelum ini. Sekarang diambil alih oleh Menteri Luar Negeri. Daripada mana? UMNO. Azmin Ali. Daripada mana? Bersatu. Asalnya PKR. Ya. Heri Jamaluddin. Daripada mana? UMNO. Jadi cuba berapa? 3 UMNO, 1 PKR menjadi bersatu. Jadi ada tak menteri lain yang terodik lagi daripada 3 orang ni? Daripada Menteri Kesihatan, daripada Menteri Pertahanan, daripada Menteri Luar Negeri dan Menteri mesti ya. Heri Jamaluddin, Menteri iyalah 4 tu. Ada lagi yang terodik tak? Menjelas sikit boleh juga. Ya. Okey. Perdana Menteri interim ni yang perlu rakyat fahami bahawa Perdana Menteri interim ni dia tak boleh jadi Menteri Kesihatan. Dia tak boleh jadi Menteri Mufti. Dia tak boleh jadi Menteri Kewangan. Perdana Menteri adalah ketua kepada eksekutif. Apa fungsi Perdana Menteri interim ni? Perdana Menteri interim ni dia akan jadi ketua kepada Setiausaha Negara. Dan adakah Setiausaha Negara ni dia boleh mengawal kepada kementerian-kementerian ni? Dia tak boleh kawal kementerian. So adakah Perdana Menteri interim boleh melantik jemaah menteri interim? Perdana Menteri interim tak boleh lantik jemaah menteri interim. So macam mana negara nak berfungsi? Dan bila cikgu bertanya tentang siapa yang nak gantikan Khairi, siapa yang nak gantikan Dr. Adham Baba, persoalan tu dia akan datang kedua. Sekarang ni kita nak tanya siapa ada majoriti untuk jadi Perdana Menteri. Tidak, maksudnya katakan wujudnya majoriti ya, di pihak yang membangkang selain PDPN ya. Okey. Kebanyakannya adalah yang membangkang itu adalah daripada Amanah, DAP, PKR dan 15 orang MP UMNO kan. Okey. PKR, sorry. Pakatan Harapan bertapak di Selangor, betul? Apa terjadi dalam negeri Selangor sekarang? Berapa ribu kes COVID-19? Itu penasihat COVID-19 di Selangor adalah bekas mantan Menteri Kesihatan zaman Pakatan Harapan. Apa yang terjadi di Selangor sekarang ini? Itu apa nak bagi negara? Itu apa nak bagi negara Malaysia untuk ditangani? Sedangkan di Selangor pun tak boleh buat. Dan penasihat negeri Selangor adalah Anwar Ibrahim. Dr. Zakri, mantan Menteri Kesihatan pun tak boleh buat. Jadi biarkan. Kita tahu memberi kerajaan PN ini berterusan sehingga PIU ke-15 adalah satu mudarat pada mereka lah. Dan juga kalau sekiranya mereka mengambil alih pun adalah satu mudarat. Jadi kita nak meletakkan satu mudarat yang besar itu ya
bahawa kita sekarang ni sedang menghadapi satu mudarat yang kecil. Nak kita bagi kepada satu organisasi yang rasa saya mudaratnya lagi besar. Sedangkan negeri Selangor pun mereka tak boleh uruskan. Wilayah persekutuan pun yang sendiri pun mereka tak boleh uruskan. Di situ sudah ada berapa? Saya ingat 30%, 40% daripada kes-kes harian adalah daripada Selangor dan wilayah persekutuan. Kebanyakan di situ adalah MP-MP-nya, adun-adunnya adalah terdiri daripada Pakatan Harapan. Penasihatnya adalah mantan Menteri Kesihatan. Jadi itu saya memberi mudarat yang besar jikalau diubah. Apa nama? Nak mencelah sikit cikgu Ya. Apa nama? Penasihat Exco Kesihatan adalah mantan Menteri Kesihatan. Penasihat Negeri Selangor, penasihat Negeri Selangor adalah Anwar bin Ibrahim. Dibayar beratus ribu sebagai penasihat. Mudarat yang besar. Itu saya kata, itu mudarat yang besar. Kalau kita serahkan negara ini kepada mereka. Saya orang Barisan ni tau. Saya orang Barisan. Jadi kita nak bagi negara kita kepada mudarat yang besar. Sebabkan mudarat yang kecil ni. Kita anggaplah Mahyudin ini satu mudarat. Tetapi kecil. Berbandingkan dengan mereka. Kes-kes mahkamah sebagainya, saya tolak sebelah. Itu biarlah mahkamah yang menentukan sebagainya. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Kan? Itu forget it. Kan? Yang ini ni, mudarat COVID-19 ni. Saya tak yakin bahawa kluster COVID-19 ini ataupun kes COVID-19 ini boleh ditangani oleh pemerintah yang mereka kata jajaran baru dan sebagainya. Saya tak yakin. Sebabnya dua lokasi, Selangor dan wilayah persekutuan pun mereka tak boleh nak buat apa-apa. Kes di situlah yang hariannya keluar. Kan? Itu apa kita nak bagi kepada mereka nak menguruskan negara. Entahlah. Kan? Itu saja. Ada orang kat sini dia kata apa cikgu kan masalah kat Selangor ni adalah masalah kerana kilang buka. Ni saya nak bagi tahu sikitlah cikgu mencelah sikit minta maaf cikgu. Selangor ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, dia bukan masalah kilang. Saya nak bagi tahu dah tuan-tuan masalah Selangor ni, masalah utamanya adalah vaksinasi. Okey, kita kena tahu vaksin ni yang pertamanya dia boleh beli macam mana. Syarikat pengeluar vaksin di dunia ni dia tak mau berunding dengan syarikat. Dia nak berunding dengan negara. Jadi negara-negara mana yang beli kepada mereka. Dia tak mau berunding dengan negeri ke, syarikat ke, dia tak mau berunding. Dia nak berunding dengan negara. Okey, Selangor ni mereka katakan bahawa mereka boleh ambil vaksin tu sendiri dan mereka boleh mempercepatkan vaksinasi ni. So bila Selangor ambil vaksin, beli vaksin daripada kerajaan persekutuan, maka dekat situ dia dah ganggu dah rotation pengagihan vaksin. So apa yang berlaku di Selangor mereka beli 2.5 juta dos vaksin. Rakyat di Selangor ada berapa? Rakyat di Selangor ada 6.5 juta rakyat. Maknanya kerajaan negeri Selangor ni dah beli lebih daripada 38% daripada population rakyat di Selangor. So what happen right now? Apa masalah yang berlaku sekarang ni di Selangor? Di Selangor, masalah sekarang ni apabila mereka terima vaksin daripada kerajaan persekutuan, mereka simpan untuk tunggu siapa nak beli. Sebab tu, okey, bila dia terima kerajaan dari Selangor beli vaksin, dia jual, dia beri kepada siapa? Dia beri kepada Selgat Sdn Bhd. Selgat Sdn Bhd ni siapa punya? Ambo picek, siapa punya? Selgat ini menguruskan vaksinasi untuk Selvac. Selvac punya Selangor vaksin punya ni. So dia jual vaksin ni. Dia tak sepatutnya dia kena bagi percuma kepada rakyat. Barulah vaksin cepat. Tapi dia jual. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu bahawa Selangor ni, saya terima aduan ni, Selangor dia tak centralize dengan kerajaan persekutuan. Ada rakan-rakan kita yang mana mereka ni terima 4 dos vaksin. Mereka dah terima dengan Selvac vaksin 2 dos. Lepas tu mereka dapat yang My Sejahtera, mereka pergi suntik juga.
4 dos vaksin dia dapat pun ada juga kes ni. Nampak tak masalah Selangor? Macam mana Menteri Kesihatan yang dia mantan Menteri Kesihatan yang dikatakan cekap, tapi mereka ni sehingga ke hari ini 2.5 juta dos vaksin yang diterima oleh Selangor. Selangor baru suntik 100,000 ya. Mana pi lagi 2 juta, 2.4 juta? Mana pi lagi 2.4 juta? Simpan. Simpan dulu. This is the problem yang kita hadapi. Dia bukan masalah kilang. Masalah vaksin. Mereka jual vaksin ni. Okey, Afiq. Okey, cikgu. Kilang ni di bawah siapa? Kilang di bawah PT. Itu anunya dari segi kelulusannya. Tapi premisnya di bawah siapa? Di bawah kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan bawah siapa? Di bawah Menteri Besar lah. Menteri Besar Selangor ni siapa? PKR Amiruddin. Adakah dia Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan? Dia PKR. Pakatan Harapan lah. Kerajaan Perikatan Harapan. Tutup. Siapa yang boleh menutupnya? Perikatan Nasional kah ataupun Pakatan Harapan? Kerajaan Pakatan Harapan. Ya, Tutuplah. Tutuplah. Kalau Ya. nak tutup. Kalau ni nak buat kuat kuasa lah. Ya. Ini tak. Bila frontliner pergi menyerbu, melompat-lompat pagar. Melompat-lompat pagar. Ya. Kan? Kenapa tak ditunggu pintu-pintu pagar kilang tu dengan frontliner yang ada mempunyai autoriti penguatkuasaan? Polis, tentera. Kita ada banyak polis, kita ada banyak tentera. Tak cukup minta dengan Menteri Pertahanan. Letakkan di pintu-pintu masuk kilang-kilang tu. Biar mereka mengakur kepada SOP. Kita tengok video. Bila datang, lari lompat pagar. Bila nak buat walk-in vaksin, beratur. Macam budak sekolah. Budak sekolah pun tahu angkat tangan ke depan. Kan? Ada jarak. Ini dah. Bertolak-tolak. Apa cerita macam ni? Itu berlaku di negeri Selangor. Begitu juga berlaku di wilayah Persekutuan yang mana dua negeri ini boleh cross antara satu ke satu tempat kerana di bawah satu kawalan, betul? Wilayah Persekutuan dengan Selangor kan? Di situ ada mantan Menteri Kesihatan, kan? Di situ bawah MP-nya MP Pakatan Rakyat, kan? Pakatan Harapan dan juga kerajaannya Kerajaan Pakatan Harapan. Itu apa kita nak bagi kepada Pakatan Harapan untuk merentah. Cikgu, itu pendapat saya. Mencelah sikit cikgu Ya. Ada orang PKR tanya, apa bukti kerajaan negeri Selangor jual vaksin? Itu saya tak cakap. Saya tak cakap sebab saya tak tahu. Okey, saya cakap saya nak bagi bukti ya. Bukti dia adalah kenyataan Menteri Besar Selangor sendiri. Mereka menjual vaksin ni kepada industri-industri. Jadi daripada 2.5 juta yang diterima oleh Kerajaan Persekutuan, 2 juta dos ini disimpan untuk dijual kepada industri. Sebab tu jadi menganalisa politik tetapi tak baca macam mana mereka ni. Jadi 500,000 sahaja yang disuntik kepada rakyat Selangor. Tetapi di peringkat perjanjian awalnya dengan kerajaan, apabila mereka menerima vaksin, mereka akan mempercepatkan program vaksinasi. Tetapi mereka tidak mempercepatkan, mereka menyimpan. Ini adalah kenyataan daripada Menteri Besar Selangor bertarikh 1 Julai tahun 2021. Boleh pergi baca sendiri. Okey, teruskan cikgu. Okey. Jadi kalau sekiranya ini benar, ya. Kalau sekiranya kenyataan Safiq tadi benar, malanglah rakyat negeri Selangor. Malanglah rakyat negeri Selangor. Katakan negeri Selangor itu mempunyai dengan wilayah lah sekali saya campurkan ya, ada 4 juta. Ada 4 juta. Sekali dengan wilayah ada 8 juta itu. 8 juta. Warga asing? Warga asing tak kira lah. Warga asing?
Warga Berapa? asing tak pasti. Okey, yang dia 8 juta tu adalah 8 juta penduduk Klang Valley ni adalah yang dibanci. Ada 4 juta? Warga asing asal 4 juta kot, asal boleh kot. Maknanya 12 juta. Vaksin yang kerajaan bagi berapa? 2,5, betul? Ha. Yang dia orang beli berapa? Yang dia orang beli 2.5 juta. Maknanya 5 juta bukan? 5 juta. Kerajaan bagi 2,5, dia orang beli 2,5. 5 juta lah. Dah, bukan. Yang kerajaan bagi sekarang ni, Selangor yang kerajaan dah bagi 40% lah. 40% daripada penduduk. Yang kerajaan suntik lah. 40% daripada penduduk ni, penduduk Selangor ada 6.5 juta. 40% ada berapa? Lebih kurang tu lah cikgu. 6 kali 4, 24. 2.4, 2.7. 2.7 juta. Okay, itu yang kerajaan dah bagi. Jadi seperti saya, biarlah apa yang Perdana Menteri cuba sarankan kerajaan United itu kan dilaksanakan. Tak kiralah daripada parti mana. Sebagaimana tahun 1969 apabila Tun Razak mengambil alih, berlaku kerajaan bersekutu. Kerajaan daripada berbagai parti kan. Untuk menguruskan negara sehingga PRU seterusnya 1972 tak silap saya. 1972 tak silap saya. Lewat berapa bulan, berapa tahun saya ingat. Kan? Kalau sekiranya United Government pun tak boleh wujud, kan? Perikatan Nasional pun tak boleh wujud, Pakatan Harapan pun tak boleh wujud, kan? Darurat je lah. Bila darurat, maknanya Agong akan melantik seorang Perdana Menteri. Kan? Terpulanglah kepada Yang di-Pertuan Agong atas kebijaksanaan raja-raja kita. Lagipun negeri ni pun asalnya diterajui oleh Sultan. Kan? Biarlah mereka menentukan siapa Perdana Menteri. Kan? Sama ada interim ke, tak interim ke, caretaker ke, apa nama sekalipun. Kan? Sudah semua tak boleh. Kan? United Government pun tak boleh. Perkataan Nasional pun tak boleh. Perkataan Harapan pun tak boleh. Habis nak kerajaan apa? Kerajaan Pasir Berdengong. Kan? Jadi, itu masalahnya tu. Saya yakin kalau diserahkan dengan Pakatan Harapan, kan? Saya ulang lagi sekali. Selangor dengan wilayah pun mereka tak boleh selesaikan. Kan? Saya tak naklah ulang kata ke bawah duli Tuan Johor tu ni kan. Tak naklah bagi kepada kerajaan yang macam apa namanya, tak nak sebut. Kan? Tak boleh. Orang marah orang kan. Jadi sekarang ni dalam keadaan kita tentang menghadapi COVID-19 ni berpada-padalah. Kan? Berpada-padalah. Memang kita hendakkan mana-mana parti pun hendakkan dia merentah. Macam saya Barisan Nasional. Saya nak Barisan Nasional merentah. Kan? Tetapi kalau tak dapat, bermakna ada mutarat. Mutarat kepada parti saya. Tetapi mana lagi mutarat? Mutarat parti saya tak dapat merentahkan ataupun mutarat negara kita tak boleh menangani masalah COVID-19. Kan? Yang terakhirnya, kalau dah tak boleh buat apa-apa, hantar tentera. Tapi kamu polis, kamu bekas polis, bekas pegawai polis, bukan alang-alang ya, bekas pegawai polis. Mana lagi orang turun? Askar ke polis? Askar. Berapa bilion, berapa ratus ribu tentera ada di Malaysia? Baik, banyak yo. Kalau mereka yang membuat kawasan, ya, polis ni sekadar untuk memberi nasihat, memberi taklimat, memberi apa sebagainya. Tapi pembuat kawasan adalah di bawah tentera. Takut tak orang? Takut Seram tak? Seram yo. Buatlah. Tak boleh apa. Hantar tentera.
Sedangkan di Lahad Datu kita membawa tentera dengan polis untuk menangani masalah apa namanya penyerangan orang-orang Sulu daripada selatan Filipina. Ini pula kita tak boleh buat dalam negara. Zaman Rasulullah di Madinah dulu kan. Udahlah serangan daripada Quraisy kan. Serangan daripada Yahudi dalam negeri, dalam Madinah pun satu cerita kan. Ambil iktibar itu macam mana nak menangani masalah Yahudi dalam Madinah, macam mana nak menangani masalah Quraisy daripada luar. Kalau akak ke polis saja, orang kadang-kadang orang apa namanya tak takut ke polis ni tahu. Bukan tak kesian. Orang polis ni lembut. Hantar tentera. Hantar Iban. Kalau dulu masa 13 Mei. Hantar Iban baru elok selamat tu. Hantar tentera Iban. Apa namanya? Ranger. Baru 13 Mei dapat dikendurkan sedikit. Habis tak boleh buat. Boleh ke? Itu saja. Minta maaf okay, kalau sekiranya terkasar. Ya. Kalau sekiranya terkasar. Saya orang BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, cikgu kata bagi di bawah pentadbiran tentera. Betul tak? Bagi bawah pentadbiran tentera is better lah kan. Tapi hilanglah kedudukan demokrasi tu. Cik Manan Ali ya, sekejap. Cik Manan Ali, sekejap, saya tengah edit. Ada seorang. Malah ni ramai pula, ramai pula. Saya hadkan 5 minit anda. Cik tak accept, saya tuai ni lah. Azlan Hashim, connection lost. Azlan Hashim, connection lost. Saya bawa naik Cik Manan. Mengantuk malam ni ya, mengantuk awal. Jangan marah sangat cikgu ah. Okey, saya dah add dah Cik Manan Cik Manan. Okey, apa connection loss Belum no answer no answer. Saya dah add lah no answer. Okey, saya rasa setakat tu aja untuk malam ni kan ada siapa-siapa lagi nak isi? Saya rasa setakat tu sajalah untuk malam ni tuan Oh, ada lagi. Cik Manan Ali Cik Manan Ali saya dah add dah. Cik Manan Ali. Sila accept Lagi sekali kita cuba. Lagi sekali kita cuba tuan Masih lagi tidak dapat Cik Manan Mungkin line tak berapa cantik di sana Saya rasa setakat tu saja untuk malam ni tuan Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Siapa ni? Amin. Lah. Cukup tuan untuk malam ni. Cukup saya ingat. Awal lagi tak lepi. Mata pedih Tak isyak kat. Okay tuan, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.